Start lah, nak mulakan majlis. Kita buka majlis kita dengan ilmu kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Rabbil Alamin. Kita harapkan dengan majlis kita malam ni, majlis ilmu, kita dinaungi oleh sayap malaikat dan mereka mendoakan untuk kesejahteraan, ampunan dosa dan rahmat untuk kita selama-lamanya. InsyaAllah. Amin ya Rabbil Alamin. Okey, berkenaan topik malam ni iaitu pengurusan keuangan dalam bisnes. Anda percaya memang ramai sangat mereka yang nak belajar pasal tajuk ni. Betul tak? Kalau betul cuba komen. Cuba komen dan nak tengok respon. Betul tak? Ramai sebenarnya yang nak tahu, nak belajar lebih lanjut berkenaan dengan pengurusan keuangan dalam bisnes. Tak kisahlah kan bisnes kecil ke, bisnes besar ke, kita kena pandai mengurus sejak daripada kita mulakan bisnes. Sejak daripada our first step kan. Masuk dunia bisnes kita dah kena belajar sebenarnya. Antara topik yang agak penting, amat penting untuk kita belajar dan kuasai, iaitu pengurusan keuangan. Baru discuss dengan Atul hari tu, Ruby kata, okey insyaAllah. Jadi semua tak sabar-sabar kan, termasuklah Aina tak sabar-sabar sangat nak belajar topik ni. Jadi harapkan semua orang malam ni untuk sediakan buku nota, walaupun ada recorded version tapi tak sama bila kita belajar live, bila kita ambil nota, bila kita bersungguh-sungguh untuk menimba ilmu tu. Ilmu dia pilih tau, dia pilih dalam hati siapa dia nak duduk. Hati orang yang ikhlas nak belajar, orang yang rendah diri, orang yang jaga adab waktu dalam kelas. Antara adabnya adalah kita ambil nota. Kita hormat guru kita, Master Amir lah malam ni. Jadi dengan barokah ilmu malam ni, kita dapat gunakan dalam bisnes kita. Maka bisnes kita makin grow, makin berkembang kan, insyaAllah. Jadi semua orang anda nak malam ni, termasuk Aina sekali, anda dah sediakan buku, kita sama-sama ambil nota. Dan kalau ada tak faham, kita bertanya dengan Master Amir. Okay, so dengan ini Aina menjemput Master Amir Marzuki untuk memulakan presentation beliau berkenaan dengan pengurusan keuangan dalam bisnes malam ni. Silakan. Okey, terima kasih Nak. Terima kasih jemput Amir pada malam ni. Amir boleh share slide dah ke? Boleh? Boleh. Boleh dah Okey. Okey. Ini slide Amir. Slide Amir malam ni tak berat sangat sebab kalau berat takut boring. Okey. Jadi malam ni dia lebih pada santai. Okey. Amir just nak berkongsi, orang kata tak terlampau dalam sangat tapi tak terlampau ringkas sangat. Okey, untuk pengurusan kewangan dalam bisnes ni. Okey, untuk pengetahuan semua, okey, difahamkan ada juga daripada tim Victoria pada malam ni yang join juga dengan Zoom meeting ni. Okey, Amir perkenalkan diri. Amir adalah Master Amir. Okey, di bawah Master Ifa dan Master Dosh lah. Kira Amir ni first level lah. Okey, dan Amir start buat business Shakely secara full time pada tahun 2014. Okey, pada bila mula-mula start je business Shakely ni, sebenarnya sebelum start business Shakely secara full time pun sebenarnya Master Nat dia ada bagi bahagian lah tugasan untuk Amir, iaitu pantau pasal kewangan lah dalam bisnes ni lah. Okey, jadi Amir pun start buat try and error dululah. Okey, tengok slide Okey, kita orang kata try and error. Dulu Amir tak ada ilmu pasal benda ni. Tapi Amir just try and error saja. Dan malam ni Amir nak share dulu yang simple dulu. Okay, kita mukadimah lah. Okay, sebab belum ramai lagi yang join lagi kan. Okay. Untuk permulaan, Amir nak kongsikan apa beza pendapatan versus dengan perbelanjaan. Okay, yang kita dapat dan yang kita belanja. Apa beza dia? Okay. Dan Amir akan kongsikan juga apa maksud liability dengan asset. Okay. Dua benda ni je. Amir tak nak pergi jauh sangat. Sebab dua benda ni dia ada je, sentiasa ada. Bila kita tak kisahlah makan gaji ke, buat bisnes ke, benda ni memang ada. Okay?
Maksud dia kat sini, okey. Dekat sini, maksud pendapatan, okey, macam orang yang makan gaji, itu adalah pendapatan dia lah. Okey. Macam kalau untung bisnes, dia buat bisnes. Itulah pendapatan dia. Maksud pendapatan ni kalau dari segi nak mudah nak faham, duit masuk. Kalau perbelanjaan ni, duit keluar. Okey. Amir tulis kat sini macam contoh apa lagi yang duit masuk ni? Macam royalty. Royalty ni contoh macam artis-artis, dia buat album, dia nyanyi sana sini semua, dia dapat royalty based on berapa terjualnya album dia. Ataupun dia buat buku, lepas tu buku dia terjual, lepas tu adalah royalty daripada pencetak buku tu bagi royalty dekat penulis buku tu. Itu ada masukkan royalty tu. Okay? Dan harta pusaka pun boleh dijadikan macam pendapatan. Sebab dia pendapatan yang dapat once off. Okay? Contohnya kalau lah ada mak ayah kita dah meninggal, kita dapat tanah pusaka. Kan? Okay? Jadi itu kira kita dapatlah benda yang masuk kan, dapat. Okay? Apa lagi? Bonus. Bonus tahunan. Kalau yang kerja makan gaji, dia adalah bonus tahunan dia. Company bayar kan, bagi based on performance dia. Lagi bagus performance dia, mungkin lagi banyak bonus dia. Ini dia akan dapat setahun sekali ke, 2 kali setahun ke, bergantung pada company apa yang dia kerja. BRIM. BRIM pun sama juga. Okay, kerajaan yang bagi kepada kita. Kan? Benda ni, orang kata BRIM ni tak semua negara ada. Malaysia ada. Dan tak semua orang dapat. Dia ada golongan tertentu dia dapat BRIM ni. Okay? Dan apa lagi? Durai runtuh. Okay, durai runtuh ni apa? Maksudnya macam orang kata apa? Rezeki yang terpijak lah. Kan? Mungkin dia menang dia cabutan bertuah ke. Kan? Itu kira rezeki lah. Durai runtuh ni. Okay? Itu pun kira sebab duit. Mungkin dia dapat duit ke, dapat kereta ke, dapat rumah ke, dapat motor ke, menang motor ke, masuk peraduan macam-macam. Itu juga dia katakan adalah dari segi dia pendapatan sebab dia dapat. Okay? Menang loteri. Ini pun dikira juga. Contohnya dia pergi main jackpot ke, main nombor ekor ke apa, dia pun dapat. Okay? Itu masuk konsep dia, pendapatan. Okay? Cuma dia dapat sama ada setiap bulan ke, seumur hidup sekali ke, dapat setahun sekali ke, bergantung pada kategori lah pendapatan orang tu. Okey, dari segi perbelanjaan. Okey, dari segi perbelanjaan, boleh tak yang siapa yang ada dalam Zoom ni, boleh bagi 3 contoh apa maksud perbelanjaan, contoh-contoh perbelanjaan. Boleh? Try komen. Kita buat exercise sikit lah. Kita nak fahamkan konsep dia. Postage, lagi beli stok. Okey, lagi utilities, beli flyers, isi minyak kereta pergi COD, minyak kereta. Tol. Okey, lagi parking, beli gift. Bagi gift. Okey. Maksudnya ni semua bil telefon. Okey, free gift. Okey. Okay, maksud dekat macam Amin cakap tadi, perbelanjaan tu upah orang pergi hantar barang. Okay, pakai Grab ke, pakai Lalamove ke, Runner ke. Okay, ini semua adalah perbelanjaan. Kos yang kita keluar. Maksudnya kita keluar duit untuk kita dapatkan servis, untuk kita dapatkan sesuatu. Kan? Contoh macam kita upah orang pergi hantar barang kan. Kita dapatkan servis je lah untuk hantar barang. Nak bagi gift. Kan, suami ke nak beli je nak minta post lagi. Okey. Bagi duit minyak, duit tol. Itu semua adalah kos-kos pengangkutan lah. Dari segi itulah. Okey. Jadi boleh dapatkan faham dia punya konsep dia kan. Okey, mudah je. Kira gaji ke, dia kira upah lah. Upah kepada si suami tu. Si suami tu kira pendapatan lah. Tapi untuk yang kita, dia jadi perbelanjaan lah. Duit keluar daripada poket kita, masuk ke poket suami. Macam itulah. Upah kepada suami. Okay. Okay. Jadi next. Ambil tekan skip. Okay. Apa beza liability dengan asset?
Pernah dengar tak dua term ni? Pernah dengar tak? Kan biasa pernah dengar kan? Biasa kalau orang biasa dengar aset. Aset ni orang akan selalu sebut rumah. Rumah ni adalah aset. Bagaimana dengan liability? Okay, Ami tulis kat sini. Ami tak pecahkan tau. Ami just tulis senarai je dekat sini. Oh. Okay, dekat sini Ami senaraikan. Rumah ni apa? Aset ke liability? Kereta ni liability ke aset? Handphone, jam tangan, vacuum cleaner, penapis air, microwave. Macam pelik kan bunyi dia kan? Apa sebab banyak sangat pula Master Ami tulis dekat slide ni kan? Okay. Sebab dia, ini pemahaman Ami. Okay. Beza liability versus asset ni, maksud liability ni, dua-dua ni adalah boleh hutang. Boleh jadi hutang. Tapi hutang yang macam mana? Hutang yang orang panggil macam inilah, hutang baik dengan hutang jahat. Kalau sebab dua-dua ni loan. Kan? Kita faham kan? Kalau kita beli rumah, so far penduduk Malaysia rasanya tak sampai kot 10% beli rumah secara cash. Semuanya loan. Kan? Okay, jadi macam mana nak kategorikan rumah tu asset ataupun liability? Okay. Dari segi aset yang ini Amin nak kongsikan, kalau dia jenis aset, kalau dia generate income. Contoh kita ada rumah, lepas tu kita sewakan dekat orang, income dia tu jadi pendapatan lah kepada kita. Itulah orang panggil aset. Okay. Tapi kalau rumah yang kita duduk sendiri, contohnya kita duduklah rumah ni, bulan-bulan kita bayar dekat bank. Dia ada kategori apa? Kategori liability ke asset? Liability ke asset? Okay, banyaklah pandangan dia. Okay, banyak pandangan. Ada orang kata rumah yang kita duduk ni asset. Ada yang orang kata liability. Okay, tak ada betul, tak ada salah. Okay, sebab kita nak kena faham. Maksud liability ni, benda yang keluar duit. Maksudnya kita keluarkan duit kita, tapi mungkin kita tak dapat balik pendapatan tu. Okay? Jadi kalau masuk Amir kat sini, kalau rumah yang kita duduk, Amir kirakan dia sebagai liability. Dia bukan aset. Aset ni kalau kita ada rumah lain, kita sewa pada orang, dia kira aset lah. Tapi melainkan kalau rumah yang kita duduk, dah habis bayar. Dah habis bayar, kira aset lah. Sebab hak milik kita. Bukan hak milik bank lagi. Okay? Lagi satu terms kenapa Amir sebut rumah kita yang kita duduk ni tak habis bayar lagi ni liability. Cuba korang tak bayar cukai pintu ke, cukai tanah ke, silap-silap boleh kena sita. Itu sebablah dia kata ada liability kat situ. Kita kena maintain untuk jaga rumah ni. Okay? Bagaimana dengan kereta? Ada orang dia beli banyak kereta dan disewakan pada orang lain. Boleh jadi kereta tu adalah aset pada dia. Okay? Jadi aset sebab dia generate duit masuk ke dalam dia. Tapi dari macam ni liability, mungkin dari segi kalau kita pakai kereta kita sendiri, kita yang tanggung. Dia punya minyak, dia punya servis, nak tukar tayar apa semua. Maksudnya orang punya lagi, maksudnya rumah tu. Yes, bank lah. Bank. Okay. Sebab mostly kita kalau buat pinjaman memang dengan bank. Okay. Beli rumah ke, beli kereta ke, bagaimana dengan handphone? Handphone ni liability ke asset? Okay. Bagi Amir, konsep dia mudah je. Kalau kita guna handphone kita untuk buat business Shaklee, dia generate income, Amir panggil dia asset lah. Amir simpulkan je sebagai asset. Tapi kalau kita beli handphone, kita tak utilize dia, generate income, just main game ke, chatting je apa semua. Jadi dia jadi liability lah. Bulan-bulan kita bayar bil telefon tu habis gitu je lah. Untuk dapat data je lah. Kan? Kalau kita boleh buat business Shaklee, gunakan handphone, memang ada orang. Yes, Amir, ada orang mempersoalkan, kenapa orang ni beli handphone sampai RM5,000 padahal ada je handphone RM1,000. Jadi dari segi macam mana? Kita nak judge orang tu macam mana? Mungkin sebabkan orang tu buat bisnes, dia perlukan handphone yang kapasiti besar, kamera cantik, boleh laju, klik-klik gitu je dah boleh siap kerja dah. Jadi dia kenalah beli handphone RM5,000. Jadi sebab boleh generate income. Jadi berbaloi lah bagi dia. Okay?
Kalau nak bagi telefon 5,000, tapi kita bagi kat anak kita. Setakat dia main game pun semua, tak berbaloi lah. Pakai handphone 300-400 pun tak apa untuk buat kelas online dia kan. Dari segi tu lah. Ni pemahaman. Bagaimana dengan jam tangan? Jam tangan. Sebab jam tangan, difahamkan sebab macam jam tangan, handbag ke semua, dia ada certain jenama, dia ada value. Ada value. Contoh macam jam Rolex. Jam Rolex memang harga dia mahal. Masa beli mungkin 5,000. Tapi bila 10 tahun akan datang, 15 tahun akan datang, dia jadi collectible. Macam apa? Koleksi. Orang cari. Jadi harga dia dah tak jadi dah 5,000. Harga dia mungkin dah jadi 10,000. Makanya. Jadi kena tengoklah. Dari segi contoh macam handbag. Ada orang suka minat handbag, belilah macam-macam brand yang memang mahal. Harga sampai 10,000, 15,000 handbag dia kan. Tapi kalau dia preserve, dia jaga elok handbag dia, dia tahu. Ni nanti ada nilai dia nanti. Bila 15 tahun akan datang, 20 tahun akan datang, ada orang akan cari lagi. Itu boleh jadi aset lah. Dari situlah pemahamannya. Macam vacuum cleaner. Pelik pula kan. Salah masa kami letak vacuum cleaner lah, penapis air lah, microwave. Sebab ada kawan kami di Facebook, sebab kita faham sekarang ni pandemik COVID-19 kan. Orang hilang kerja apa semua kan. Jadi ada orang dia beli vacuum cleaner untuk vacuum kereta. Dia buat servis vacuum kereta. Dia belilah jenama, tak silap jenama Karcher kot. Ke jenama tentulah yang warna kuning tu semua, dia boleh vacuum kering dan basah sekali kat kereta handbag Boya. Jadi digunakan vacuum cleaner tu untuk income, generate income. Sama juga dengan penapis air. Kenapa pula penapis air ni pula kan? Sebab Amir bertanya dengan orang pasar malam, Amir tanya ni, dia guna air minuman yang dia bancuh tu, dia guna air apa? Guna air pipe ke guna apa? Dia kata saya guna air kowe. Dia kata saya memang sewa bulan-bulan yang besar punya tu, tangki dia besar sebab saya nak buat bancuh air untuk pasar malam. Dari segi situlah dia bayar bulan-bulan ke kowe, tapi air tu dia generate untuk berniaga. Boleh faham kan? Macam microwave ke oven ke, yang ini jenis bakery. Dia ada microwave, dia pandai masak apa semua, dia buat, dia jual kat jiran dia. Itulah yang Amir masukkan dalam orang yang otak bisnes ni. Apa sahaja yang ada yang dia rasa boleh, orang tak terfikir pun, boleh buat duit rupanya. Macam ni. Macam itulah. Benar, bagus guna Aiko. Yes, Amir interview. Amir suka interview orang macam ni. Sebab kita nak tahu kan dari mana. Biasa kalau normally lah, dulu Amir tahu kalau Amir kenduri kahwin, Amir nak bancuh air sirap tu, memang Amir akan guna air panas, air pipe. Amir tak ada masak air pun sebab waktu kenduri memang jenuh nak masak air. Dia guna air pipe je untuk bancuh air. Tapi kita baca doa lah, dia adalah doa dia supaya tak adalah orang minum air kenduri tu, air waktu kenduri tu dia sakit perut. Selalu air pipe guna air takung. Yes, betul. Air takung lah. Ni kalau guna penapis air tu dia satu kerja lah. Nak tapis air apa semua, maksudnya dia jaga kualiti dia. Kita dah faham dah kan dia punya ni. Kita masuk bab sikit. Bagaimana kita nak urus wang ni? Amir faham orang-orang Shaklee ni memang pandai buat duit. Kan? Pandai buat sale, pandai promote, pandai marketing apa semua kan. Duit pun duit masuk banyak-banyak kan. Bila dah banyak duit masuk ni, perlu ke kita nak kena uruskan duit ni? Duit yang masuk ni. Itu yang Amir nak berkongsi. Malam ni Amir cerita based on pengalaman Amir. Amir tak cerita daripada mana-mana lah. Amir cerita based on pengalaman Amir sahaja. Urus wang tak reti. Tak apa. Lepas ni anda boleh reti lah macam mana nak urus wang. Bagaimana nak urus wang? Ada 4 benda lah. Amir cerita kat sini. First, kita kena tahu apa kelebihan bila kita ada banyak wang. Apa kekurangannya pasal wang ni. Lepas tu kita kena tahu apa instrumen yang sesuai,
untuk kita simpan duit kita ni. Apa itu pelaburan duit ni? Perlu ke urus duit ni? Kita faham dulu. Kan? Kalau kita tak faham, dia macam ibarat duit ni, kalau kita dapat sedebu banyak, dia boleh mendatangkan kemudaratan kepada kita. Boleh datang kemudaratan atau kebaikan kepada kita. Itu sebab itulah kita kena urus. Sil banyak masuk tapi duit tak nampak. Okey? Tak apa. Nanti kita belajar. Ada nanti Amir tunjuk dia punya template yang kami guna. Okey? Okey. Jadi, okey, tips dia. Ada 3 je, tak banyak pun. Cara nak simpan duit. Ini cadangan sahaja. Okay, yang pertama, cuba simpan 10% dari pendapatan bulanan. Maksudnya, simpan dulu, baru guna. Maksudnya, bila dah masuknya bonus Shaklee itu pada 14 hari bulan, kita reward diri kita. Reward dari segi maksudnya, kita reward diri kita lah. Mungkin ada orang dia reward, dia nak makan sedap. Okay, boleh, tak ada masalah. Dia nak beli, dia dah mengidam dah, nak beli handbag. Oh, tak ada masalah. Tapi konsep dia kena simpan dulu. Simpan ni pun juga merupakan satu reward. Simpan ni pun ada banyak cara tadi. Okay, yang nombor itulah step tu kat mana nak simpan duit tu. Sebagai contoh, kalau 10% daripada pendapatan bulanan, sebagai contoh kalau bonus kita RM1,000, kita simpan RM100, mungkin terasa banyak. Betul kan? Banyak kan? Tapi apa kata kita cuba RM50 dulu. RM50 sebulan. Okay. Sebab dia sebenarnya nak simpan ni ada banyak cara. Ada yang cara guna tabung oren, tabung hijau, tabung biru. Yang ini dia sediakan satu tabung. Semua duit, kalau tabung hijau tu duit RM5. Semua duit RM5 yang kita dapat, maksudnya bila kita pergi kedai, kita dah pecahkan duit dapat RM5, duit RM5 tu dia akan masukkan dalam tabung tu. Ini dipanggil tabung warna. Ini konsep lah. Ada orang, dia buatlah nak pakai tabung daripada buluh ke, nak pergi, tak payahlah nak beli tabung mahal-mahal pun, tak apa, buat sendiri pun boleh. Macam Amir buat dululah sebelum COVID-19, Amir buat tabung Legoland untuk anak Amir Zahin. Amir cakap, duit belanja dia yang tak habis masuk dalam tabung Legoland. Dalam tabung ASP tu, Amir potong pakai pisau, punya tutup dia tu. Lepas tu Amir balut. Amir print gambar Legoland tu. Lu lah macam-macam tampal-tampal Legoland tu Amir print, balut tabung ASP tu. Cantik lah sikit. Jadi orang kata semangat lah nak anak kita ke nak masuk duit dalam tu. Bila sampai masanya, kita akan buka lah tabung ASP tu nanti. Itu panggil pecahan lah. Itu apa matlamat kita. Dia macam yang tu, yang part ketiga tu lah, perlu ada matlamat. Okay? Jadi yang satu tadi, bila gaji naik, simpanan pun kita boleh up lagi. Okay? Lepas tu kat mana kita nak simpan duit ni? Ada orang boleh simpan kat tabung haji boleh, ada simpan ASB boleh, fixed deposit boleh, nak beli emas pun boleh, nak belajar dekat saham pun boleh, simpan duit nak beli rumah pun boleh. Tapi jangan masuk skim cepat kaya. Itu memang tak kaya lah. Confirm tak kaya. Yang kaya orang yang buat skim cepat kaya tu yang kaya. Orang yang join bawah tu semua tak kaya. Memang. Ini okey, untuk pengetahuan semualah. Skim cepat kaya ni bukan hanya di Malaysia saja. Di merata-rata dunia pun ada sebenarnya skim cepat kaya. Tapi biasa kita dengar dalam berita kan, lah orang Melayu banyak terjebak dengan skim cepat kaya apa semua. Sebenarnya bukan bangsa Melayu je yang kena. Bangsa Cina, India semua ada. Mereka ada skim-skim diorang sendiri. Sebab apa? Sebab orang yang buat skim cepat kaya ni, dia akan mainkan sensitivity. Dia akan mainkan perkauman. Dia akan mainkan agama. Pakai jubah sikit, pakai serban semua. Oh, okey. Kita nak buka satu fund ni. Nama dia Mecca Fund. Siapa yang nak melabur dengan hotel di Mekah apa semua, ini fund dia. Masuk hari ni, bulan depan dah boleh untung dah. Okey, dengan keadaan sekarang ni, orang besar nak duit kan. Jadi
skin cepat kaya ni pun sama naik juga dengan orang yang nak duit ni. Sebab apa? Sebab skin cepat kaya dia akan target orang yang memang nak duit lebih. Itu dia punya point dia. Lepas tu yang kedua, dia akan target orang yang tak ada duit ke, ada duit ke, memang dia target. Kalau you tak ada duit, no problem. You buat pinjaman. Tu taktik dia tu. Skin cepat kaya. Dan kalau ikutkan statistik, Ami baca banyak buku lah pasal skin cepat kaya ni kan. Boleh kata almost semua family mesti ada yang pernah kena skin cepat kaya. Tak kisahlah dia kena tipu dengan member ke, dia kena tipu dengan office mate dia ke, dia kena tipu dengan cikgu dia ke, kena tipu dengan tok penghulu ke, kena tipu dengan jiran sebelah ke, kena tipu dengan adik-beradik ke, semua pernah ada. Okay? Jadi skin cepat kaya ni dia memang ada di mana-mana. Jadi kena hati-hatilah. Okay? Ramai kawan dah terkena. Yes. Especially orang government, orang kerja government, sebab dia mudah buat pinjaman. Nak pinjam RM10,000 boleh, RM20,000 boleh, RM30,000. Jadi mereka lah antara sasaran utama skin cepat kaya ni. Tak kisahlah guru ke, ustaz ke, polis ke, askar ke, memang diorang pun semua kena. Okay. Dan perlu ada matlamat. Macam Amir cerita tadi lah, pasal matlamat lah. Okay, berkaitan. Pernah kawan suruh buat loan RM20,000 untuk jalan bisnes. Yes. Amir cerita ni based on pengalaman Amir sendiri. Amir kena 2 kali. Skin cepat kaya Amir kena 2 kali. Satu tu berkaitan pasal education. Kononnya ni lah, orang kata education lah kan. Tapi hakikatnya tak. Okay. Tolong offkan mic boleh? Siapa ya? Izzah ke ni siapa ni? Amirul. Tolong offkan mic. Thank you. Okay. Allah. Ini screen ni stop sharing ni. Okay. Okay. Ada matlamat. Okay. Jadi dah faham dah kan tadi konsep macam mana nak simpan duit, kena ada matlamat apa semua dekat okay, kita dah tahu semua. Jadi bagaimana pula dengan bisnes lah? Bagaimana nak urus duit bisnes ni? Okay. Tadi awal-awal tadi kita pasal konsep tadi. Yang sekarang ni baru Amir nak masuk pasal wang bisnes ni. Okay. Ada 3 benda je yang korang kena tahu. Okay. Pertama, kena sediakan satu template Excel lah. Okay. Kena rekod. Duit keluar masuk ni kena rekod. Rekod ni buatlah seminggu sekali ke, 2 minggu sekali ke. Kalau banyak sangat transaksi dalam 1 minggu tu, buatlah seminggu sekali. Kalau agak-agak 2-3 minggu sekali pun boleh, tak ada masalah. Bergantung pada transaksi korang lah. Lepas tu yang kedua, cuba buat satu grup khas untuk you all parking semua data. Maksudnya kalau you all bayar bil Astro ke, bayar bil Unify ke, letak kat situ. Lepas tu customer order barang, nak order ASP, post ke mana, letak, masukkan dekat dalam grup khas ni. Grup khas ni fungsi dia untuk kita keep track sebelum masuk ke dalam Excel tadi. Sebab macam Amir cakap tadi kan, kita mungkin tak sempat nak rekod setiap hari dalam Excel tu. Tapi kita boleh ada satu tempat yang kita boleh pakai. Sebab kebanyakan transaksi berlaku melalui WhatsApp. Kan? WhatsApp. Takkanlah kita nak scroll balik nak kena ingat. Siapa ya hari Selasa hari tu yang order ASP tu? Dah sudah. Kan? Payah dah kita duduk kena ingat tak ingat, terus tak buat dah. Ni benda yang mudah lah. Memang kami buat sendiri. Okay? Boleh je. You all buat create satu group WhatsApp. You all sendiri je ada dalam tu. Tak ada masalah. Sekalunya bila habis scroll lah, habis masa kat scroll je dia. Buat group khas dekat Telegram pun boleh. Tak ada masalah. Nak buat Telegram pun boleh. Sebab kami prefer buat dekat WhatsApp sebab Amir boleh forward je. Message tu kita boleh forward je terus. Lepas tu pin lah. Kita punya group WhatsApp tu kita pin. Jadi dia memang sentiasa ada di atas lah. Bila kita buka je WhatsApp tu nampak dia kat atas. Okay? Dan yang ketiga, sediakan satu account bank khas untuk bisnes. Contoh
you all ada CIMB, buka satu bank, Maybank, bank sendiri lah personal. Kalau siapa yang tak ada enterprise ke, tak ada Sdn Bhd ke, itu mungkin level banyak lagi lah. Tak apa, personal sendiri pun tak apa. Sebab ini kita nak melatih diri kita, sebab bila nampak duit tu keluar masuk customer, transfer duit ke dalam akaun yang khas tadi untuk bisnes tu, kita lagi satu dia ada ni, ada slip. Okay. Dia ada rekod kat situ. Maybank, macam Maybank kan. Kita boleh tengok transaction 30 hari punya transaction, 60 hari, 90 hari, dia sampai 1 tahun. Dia boleh rekod simpan, kalau tak silap ambil, kalau company punya 1 tahun. Kalau personal rasanya 6 bulan. Kita tengok balik, kena ingat balik. Sebab pentingnya benda ni untuk kita tahu berapa banyak duit kita keluar, berapa banyak duit kita masuk. Okay. Dekat macam ni. Okay, ini contoh real ni yang kami buat untuk Januari bulan lepas lah. Okay, dekat sini contoh database. Inilah Ami cakap tadi, yang template Excel tadi tu. Ada masuk hari, ada masuk tarikh bila, ada SID ke, customer ke, nama orang tu, kita pergi hantar ke, post ke, dia datang ambil kat rumah ke, address dengan phone kalau ada. Lepas tu apa produk yang dia beli. Lepas tu ada UV, PV. Lepas tu ringgit berapa, payment method dia, transfer ke, cash ke, UV transfer dah buat ke belum. Lepas tu ada nota sikit. Mungkin dia nak nak activate new member ke apa semua. Benda ni sangat penting. Inilah yang dikatakan database. Macam Masterdosh, Amir rasa confirm semua banyak upline memang dia suggest buat database. Tapi macam mana database, rupa database? Inilah rupa database kami. Kami buat macam ni. Yang ini yang kami update setiap minggu. Jadi kami nampak siapa yang beli stok apa semua. Sebab dekat sinilah orang kata pentingnya database ni. Kalau customer makan sendiri, kita tahu dia beli untuk apa. Nanti next month dia nak repeat lagi, kita dah tahu dah. Nanti nak post ke alamat ni ke. Kan? Jadi dia macam tak payahlah dia nak 2-3 kali duk forward alamat yang sama ke. Just kita tanya balik untuk confirmation. Sama ada dia mungkin ada di rumah dia ke, dekat kampung ke. Just kita tanya je. Ni nak post ASP ni dekat mana ni? Dekat rumah Ampang hari tu ke? Bagi tahu macam tu saja. Itulah sebab ini kelebihan database ni. Sebab kita ada, kalau ada rekod, anything happen, kita ada rekod dekat sini. Okay, cubalah buat. Bagus sebenarnya ada rekod database ni. Okay, yang ini Amir guna Google Excel. Masuk Google Excel kat sini sebab dia disimpan dalam Google Drive. Jadi kita boleh buka dekat handphone boleh, kita boleh buka dekat laptop boleh, buka dekat PC boleh, tak ada masalah. Janji ada line internet, kita boleh buka kat mana-mana. Okay. Dan kita boleh, kalau kita buat dengan pasangan kita boleh minta pasangan kita updatekan kat sini. Maksudnya kita satu file, kita boleh rujuk, ramai orang boleh rujuk dalam file yang sama. Sebab macam dekat Maestro pun, Amir guna konsep yang sama juga macam Google Excel ni untuk diorang dapatkan tracking number. Tracking number diorang punya customer ataupun diri sendiri lah. Jadi diorang just rujuk je. Dia nama dia, tarikh, lepas tu tracking number berapa. Kalau tak ada tracking number dekat situ, dia kena PM Amir lah. Kita tanya, dah proses ke belum? Tak post lagi ke macam mana? Itu kelebihan dia guna Google ni, Google Excel ni. Sebab orang lain pun boleh akses juga. Tapi dia boleh akses saja, dia tak boleh edit. Okay? Kalau kita bagi permission, baru dia boleh edit. Okay? Next. Yang ni yang Amir cakap tadi, grup WhatsApp tadi. Okay? Macam grup, Amir create grup WhatsApp sendiri. Amir dengan Masternut. Lepas tu ada satu lagi handphone office. Jadi apa sahaja bil ke, apa saja yang ada kita bayar apa semua, Amir letak je dalam grup ni. At least kita boleh refer. In case apa-apa jadi kan, kita boleh refer. Contoh macam pagi tadi, Amir dapat surat warning pasal cukai taksiran.
cukai pintu lah, cukai pintu rumah. Padahal Amir dah bayar dah bulan 1 hari tu. Jadi kat mana kita nak refer? Amir refer dekat dalam grup ni lah. Amir cari balik cukai. Ada dah bayar dah hari tu. Lepas tu slip pun Amir screenshot slip tu memang letak dalam grup WhatsApp ni. Supaya orang kata macam database lah. Database tapi dekat WhatsApp. Ini cara orang kata kita smart lah. Okay. Lepas tu contoh kalau orang order barang ke apa ke, Amir order dekat Yeza sekalipun, Amir akan letak dalam ni. So untuk kita follow up. Maksudnya kalau ada customer punya barang, dah order ke belum dekat Yeza. Kalau dah order, kita reply kat situ, masuklah dia punya receipt tu. Macam tu Jadi bagusnya guna group WhatsApp ni, maximize lah penggunaan dia. Ikutlah kreativiti masing-masing. You all nak buat macam mana. Tapi ini Amir bagi contoh apa yang kami buat lah. Okay. Apa lagi? Okay. Next, tadi kita dah belajar pasal macam mana nak record database customer dengan downline ke. Lepas tu ada pasal group WhatsApp. Dan yang ini, macam mana kita nak record perbelanjaan bulanan kita. Perbelanjaan bulanan kita. Macam mana nak record ni? Okay, jadi kita kena faham, kita kena categorizekan. Macam contoh, macam takaful. Ada ambil takaful tak? Hibah ke medical card ke apa? Itu kategori takaful. Gaji. Amir sarankan kalau orang buat bisnes, ambil gaji. Kena ambil gaji. Sebagai contoh, katakanlah income bonus katakanlah 4,000. Gaji kita ambil 1,000. Maksudnya 1,000 tu untuk kita belanja makan ke apa semua. Jadi balance 3,000 lagi tu mungkin kita nak bayar bil ke, nak bayar loan rumah ke, kereta ke. Macam ni Amir dah tulis siap-siap dah kat sini. Kalau categorize bil tu macam mana? Elektrik, air, nak bayar Kowe, nak bayar Unify, nak bayar handphone ni maksudnya prepaid ke, postpaid ke, masukkan dalam ni. Okay, lepas tu loan kereta semua ni. Okay, so totalnya ada 9 lah Amir kategori kat sini. Macam ada self and business development pun kita masukkan sekali juga. Contoh kalau kita nak attend online class, ada nak kena bayar RM50, ada nak kena bayar RM100, masukkan. Ini untuk rekod perbelanjaan bulanan. Okay, zakat. Zakat ni penting. Tak kisahlah berapa banyak pun income kita bayar zakat. Zakat ni kiraannya mudah je. Zakat pendapatan kali dengan 2.5% sahaja. 2.5%. Sangat sikit sebenarnya. Contoh kalau 1,000 bonus, duit kita RM1,000, bayaran zakat pendapatan hanya RM25 sahaja. Bayarlah. Sekarang kan dah mudah online je kan. Nak bayar zakat mana? Selangor. Ikutlah kat mana kita mencari rezeki, dekat situlah kita bayar zakat. Contoh macam kami duduk kat Selangor. Kami bayarlah zakat dekat Selangor. Tapi kalau nak bayar kat Kelantan pun boleh juga. Tak ada masalah. Cuma dia lebih afdal dekat mana kita tempat mencari rezeki, kat situlah kita bayar zakat kat situ. Dan yang simpanan tadi, Amir dah sebut tadi awal-awal tadi kan. Okay. Dan income tax. Yes. Income tax ni penting juga. Okay. Allocate. Okay. Untuk kalau ikutkan yang dulu punya, kalau pendapatan bulanan lebih daripada 2,500, okay, 2,500 maksudnya kali 12, lebih kurang 30,000 lah. 30,000. Tapi kalau kita buat macam Shakely, dia akan bagi CP58. Okay, CP58 ni kita kena buka ni dia punya e-filing. E-filing tu dekat LHDN punya website tu, e-filing tu kita kena masukkanlah dia punya detail dalam tu. Kalau kita tak ada account e-filing, kita boleh minta LHDN createkan je. Dia sebenarnya tak perlu takut pun pasal ni. Kalau you all bila masukkan dia punya perbelanjaan apa semua, kalau gaji 2,500 memang tak kena pun income tax. Tapi dia nak kita declare. Declare pendapatan kita berapa. Okay, katakanlah 30,000 setahun. 30,000 lah setahun. 30,000 setahun tu bersamaan dengan 2,500 lah setiap bulan kita punya pendapatan. Tapi dalam e-filing tu pun
dia ada juga kira wave, orang panggil rebate. Contohnya peralatan sukan ke, gadget ke, menjaga mak ayah sakit ke, tanggungan anak yang kurang upaya ke, ada berapa anak tanggungan, ada pendidikan, ada buat apa, ambil takaful ke apa semua tu dia akan tolak semua. Tak silap ambil ada 20 lebih rebate yang kita boleh dapat bila kita buat e-filing kat situ. Okey. 2.5. Okey. Jadi kalau siapa yang ada soalan, boleh je tanya dekat ruangan chatting ni. Amin nampak je dekat sebelah kanan ni. Tak ada masalah. Boleh tanya kan. Takut Amir laju sangat bercerita ni kan. Sampai nanti Amir pun lost kat mana. Okey, dan yang baik sekali others. Bolehlah masuk berapa yuran bulanan nak tanya pasal gaji. Okey, silakan. Membayar EPF sendiri tak? Okey. Kalau untuk orang yang bisnes sendiri, dia tak wajib ada EPF. Tapi bayar SOCSO. Okey. Okey, sebab apa EPF ni dikira macam simpanan hari tua lah. Simpanan hari tua. Kalau macam kami simpan emas. Kami prefer simpan emas guna public gold. Kat situlah cara. Sebab kalau businessman dia tak wajib untuk ada EPF sendiri. Tetapi kalau kita ada staff bawah kita yang bekerja dengan kita, mereka perlu kita boleh bayar gaji kat dia dan boleh bayar EPF juga kat dia. Berapa persen kena ambil dari harga untuk gaji kita? Bergantung pada ekonomi bisnes anda masing-masing. SOCSO tu macam mana? SOCSO tu dia murah je. Tak silap Amir dalam ikut gaji. Dia ada tangga gaji. Kalau gaji kita sekian-sekian, katalah gaji kita RM1,500. Rasanya tak sampai RM50 pun sebulan. Dia SOCSO ni, dia macam takaful. EPF, dia macam kita simpan bulanan. Kena faham EPF, konsep dia nak simpan untuk hari tua. SOCSO ni, in case kalau kita ada kemalangan. Sekarang ni pun SOCSO duk promote untuk rider yang Grab ke Foodpanda ni, diorang suruh ambil SOCSO. Bayar tak sampai RM50 sebulan, tapi dia punya coverage dia boleh cover masuk hospital, boleh bagi allowance harian, ada bergantung pada dia punya SOCSO tu punya ada jadual dia sendiri. Amir recommend ke tak ambil SOCSO tu? Boleh je, register je SOCSO tu. Macam bagi tahu nak ambil SOCSO untuk diri sendirilah. Sebab SOCSO ni pentingnya contoh sebab bila kita tak boleh bekerja, bila kita tak boleh bekerja, kita tak boleh generate income. Dekat situlah pentingnya SOCSO tu. SOCSO tu akan bantu kita. Contoh kalau dia SOCSO ni pun nak dapat pun ada kategori dia juga. Macam COVID-19 ni, kan COVID-19 ni kena, kalau ikutkan dia tak lebih kepada macam accident ke kemalangan yang tak boleh kita bekerja. Tapi macam COVID-19 ni dia ada wave. Untuk staff yang diberhentikan kerja sebab company tu bankrupt ataupun majikan tu tak mampu nak bayar, dia boleh claim daripada SOCSO tu sendiri. Tapi under SIP kalau tak silap. Dia dalam SOCSO ni pun dia ada dua package. Satu tu SIP tu macam tadilah, company bankrupt, majikan tiba-tiba berhentikan kita daripada kerja, kita boleh claim daripada situ. Okay. Yang ini detail dia boleh tengok dekat dalam website SOCSO. Dalam tu ada detail dia. Sebab SOCSO ni sebenarnya ramai majikan tak ambil sebab dia rasa macam, yalah, contohlah kita tak sakit, kita sihat apa semua, just kita bayar sahajalah. Macam tu. Kita tak boleh claim benda tu. Tapi in case kalau ada kita jatuh sakit ke, accident waktu nak pergi kerja ke, contoh nak pergi COD barang kan, tiba kita naik motor terjatuh, kita boleh submit claim dekat SOCSO tu. Boleh daftar sendiri. Yes, boleh daftar sendiri. Bagi tahu sebab apa SOCSO ni. Kena kerja dah ada EPF, so bisnes nak ambil. Kalau dah kerja tak perlu, tak apa. Yang dah ada kerja. Ini maksud Amir lebih kepada bisnes sendiri. Dia macam takaful. Tak payah dah Aisyah, dah ada tu. Ya betul. Dia lebih kepada ni lah.
SOXO bayar SOXO dan takaful. Either one lah. Macam takaful dia lain company, macam SOXO ni under government. Takaful ni dia company swasta. Okey. Okey. Dia kalau boleh biarlah ada salah satu lah daripada tu. Tu je. Okey. Recommend ambil SOXO tu macam mana? Bayar gaji sendiri. Okay. Yes. SOXO tu dia ada bawah government. Government yang suruh majikan. Dia ada akta dia. Dia ada akta dia sendiri. Even kalau tak bayar, majikan pun boleh kena penalty. Okey. Saya takaful dah ada. Okey. SOXO ni okey je. Tak mahal sangat pun. Okey. Okay, next. Okay. Inilah cara macam mana kami rekod setiap bulan. Kami guna sama juga, konsep yang sama, guna Google Excel juga, tapi di dalam formula. Maksud Amir formula ni maksudnya bila Amir masuk je berapa amount kat sini, dia kan contoh dah ada takaful, masuk je 100. Contoh berapa date kita bayar setiap bulan. Kita lihat date kita kat sini, gaji katalah 14 hari bulan. Tulis kat sini 14 hari bulan. Kita masuk. Jadi kereta ni kita bayar berapa? Katakanlah 25 hari bulan. Rumah, saya bayar sewa rumah berapa? Katakanlah 30 hari bulan. Dekat sinilah date dia. Kita akan tulis, kita catat semua, rekod kat semua. Dekat bahagian bawah sekali ni, barulah kita punya balance berapa. Dekat situlah yang orang kata kalau ikutkanlah, kalau kita buat cara macam ni, macam kita belanja dulu baru simpan. Tapi macam yang Amir sebut slide sebelum ni, kita simpan dulu baru belanja. Jadi bila kalau kita simpan 10% daripada 4,000 ni, maksudnya kita simpan dalam 400. Jadi maksudnya tak cukup lagi lah 400 ni kat bawahnya. Jadi mungkin ada yang dekat sini yang boleh kita kurangkan. Contohlah. Contoh kalau kita dah kowe ni, contohlah kowe ni. Kalau rasa macam kowe ni membebankan, mungkin kita boleh masak air sendiri ke, kan? Mungkin kita boleh tak ambil kowe ni. Ataupun mungkin kita boleh kurangkan dekat siapa lagi? Dekat ni, marketing ke, self learning ke, ataupun petrol. Okay. Sekarang ni mungkin COVID-19 ni kita tak banyak keluar. Kita tak banyak keluar COD apa semua. Kita banyak-banyak post barang dia kan. Jadi kat petrol dengan Touch 'n Go ni, kita boleh kurangkan dekat situ. Tak boleh masak air sendiri. Okay. Itu mungkin kowe tu penting lah. Mungkin itulah Amir cakap. Sebab setiap orang, keperluan dia berbeza-beza. Kan? Ada orang, dia perlukan Unify. Ada orang cakap, berapa kau bayar Unify? 110. Kan? Kau kan dah ada data telefon. Kan dah ada telefon. Kan? Tapi kita cakap masalahnya data telefon ni cepat habis. Baru guna seminggu dah habis. Kena top up lagi. Anak nak pakai buat PDPR lagi. Jadi aku perlukan Unify. Jadi kita cakap keperluan setiap keluarga tu berbeza-beza. Macam kita buat bisnes online, memang kita perlukan internet yang stabil. Kan? Macam kami. Kami ambil Unify, memang kami dah langgar Unify memang sejak lama dulu. Dan tadi baru kami upgrade. Dapatkan dia punya mesh router tu lah, apa tu, untuk stabilkan internet. Kami just bayar RM15 je, tambah RM15 setiap bulan. Jadi bagi Amir RM15 tu affordable lah. Kan, untuk orang kata alat tu kan, untuk stabilkan internet dekat rumah ni kan. Berbanding kalau Amir beli dekat luar, mungkin Amir kena keluar RM300 sekaligus. Amir fikir macam itulah pula. Kalau compare memanglah, kalau orang cakap kenapa kau sewa dengan Unify? Kalau kau sewa dengan Unify RM15 sebulan, kalau 2 tahun dah RM360. Kalau kau beli dekat Shopee, kau boleh beli RM300. Tapi Amir fikir cakap, kalau aku beli kat Shopee, aku kena keluar duit RM300 sekarang. Aku nak guna duit RM300 tu, aku boleh beli stok Shakely lagi. Jadi aku gunakan RM15 saja setiap bulan. Jadi tak terasa sangat. Jadi apa kata, mesh wifi. Yes. Fatih Ali. Terima kasih. Amir pun sebut pun tak betul lah.
Gadget ni Amir tak berapa pandai sangat. Jadi Amir just tanya jiran je. Kan. Sebelum kita nak apply apa-apa, kita tanya jiran dulu. Okay. Jadi macam kereta. Okay. Dekat sini, Amir sebut kat sini kan, contoh kereta dengan rumah kan. Rumah tu mungkin rumah sewa, bayar 500 kan. Kalau kereta tu 500. Tapi mungkin kalau, okay. Mungkin ada orang yang tak tahu, sebenarnya kalau road tax atau bukan nak kata insurans kereta, sekarang ni ada package yang kalau kita tak utilize berapa kilometer dalam masa setahun, kita boleh dapat rebate. Amir ada dengar dalam radio. Jadi kalau kita, maksudnya kita kan dalam ni kita COVID kan memang tak jalan pun, kereta tak jalan banyak sangat kan. Jadi untuk bayar insurans tu siap boleh dapat rebate sehingga 40% ke 50%, macam tu lah. Amir tak ingat, bolehlah kod Google. Google. Dia maksudnya kita boleh insurans tu tak adalah mahal, mungkin kena bayar RM1,000 insurans. Mungkin dia jadi 500 je lah insurans tu. Tapi still kita boleh kena renew juga road tax dengan insurans tu setiap tahun. Okay. Okay, income tax ni Amir just bubuh je RM50. Ni bajet. Okay, zakat. Zakat ni Amir just bubuh je RM50. Kalau ikutkan, kalau 2.5% kali 4,000, betul ke? 4,000 kali dengan 0.02. Kalau ikutkan zakat ni, kalau 4,000 dia kena at least RM100 lah zakat. Okay. Sebab Amir kat situ kan ada tulis zakat dengan income tax kan. Okay. Kalau kita bayar zakat lebih, income tax tu boleh kurang. Okay. Dia punya konsep dia, kalau kita sebab kita, kalau kita umat Islam kan, kita bayar zakat kan. Kalau kita bayar zakat RM100, sepatutnya kita kena bayar income tax tu RM100. Tapi kalau kita bayar zakat RM100, dia punya income tax tu di waive kan, rebate kan. Tapi kita kena bayar zakat tu kena dekat melalui pusat zakat yang sah lah, yang berdaftar lah. Contoh macam lembaga zakat Selangor apa semua. Tapi kalau anda derma, okey, contoh derma dekat bukan semua badan yang dapat waive derma ni. Kalau tak silap Amir, even kalau derma dekat Aman Palestin ke apa semua, dia tak 100% akan tolak daripada income tax. Dia ada certain percentage dia. Yang tu kena check balik. Sebab setiap tahun income tax dia ada ubah-ubah sikit. Dia punya rules dia ada ubah-ubah. Okay. Okay. Lagi siapa? Hutang. Yes. Hutang. Kalau anda ada hutang, cuba bayar sikit-sikit. Okay. Sebab hutang ni, macam Mia ajar kami, hutang ni merupakan salah satu pemberat hidup. Jadi kalaulah kita ada hutang dengan somebody, kita bagi tahu kat dia, kita nak bayar juga hutang ni. Kita tak boleh bayar sedebuk. Contoh kita ada hutang dia RM5,000. Kita tak mampu nak bayar RM5,000 sedebuk. Tapi kita cakap dia, aku boleh bayar 100 sebulan selama 50 bulan. 50 bulan sama dengan lebih kurang 4 tahun lah. Aku akan bayar 100 setiap bulan secara konsisten. Jadi orang kata si pemberi hutang ni pun dia lah tak terasa sangat lah. Sebab kami tahu, macam kami kalau bagi hutang dekat orang, biasanya yang pemberi hutang ni lah yang duk teringat pasal hutang tu kan. Duk minta hutang ni pun macam minta sedekah juga kan. Okay? Macam minta sedekah. Kami ada juga je yang hutang dengan kami tapi dah tak bayar-bayar pun. Jadi kita nak minta pun dah orang kata sampai segan dah nak minta. Kalau minta pun buat de kan. Okay. Okay, jadi dekat sinilah. Ini contoh Excel yang setiap bulan you all boleh guna. Contoh boleh buat. Biasa gaji ada yang datang. Biasanya time gaji Syakli ada yang datang nak pinjam. Okay. Okay, konsep nak bagi pinjam, yang ini Amir belajar daripada Muhammad Zulkifli. Kalau rasa dia memang takkan bayar hutang tu, just bagi sahaja. Kita niatkan untuk derma. Tapi contoh kalau dia minta RM100,
Tapi kita rasa kita mampu bagi dia derma RM50 je. Kita cakap kat dia, aku tak mampu bagi kau hutang RM100, tapi aku mampu bagi kau RM50 derma ikhlas. Kau tak payah bayar pun tak apa. Jadi dia dekat sini dia lain tau. Dia punya perasaan tu jadi lain. Sebab kita dah niatkan untuk derma, jadi kita akan dapat pahala derma. Okay. Ini konsep dia lah yang Amir belajar lah. Kita niatkan untuk derma, jadi kita tak rasa sangat, tak ada simpan dendam dengan dia. Sebab bila kita bagi derma. Tapi bila kita kasih pinjam kat dia, kita dah selalu menuntut dengan dia. Kita akan rasa dendam dengan dia. Kan? Jadi benda ni lah yang boleh putus sahabat. Lepas tu tak elok lah. Tak elok juga untuk emosi kita. Jadi syarat dia, kalau siapa nak pinjam duit, bagi ikut kemampuan kita. Kan, tengoklah apa reason dia kan. Kadang reason pun kadang tak masuk akal pun ya juga kan. Tapi kita bagilah, aku tak nak bagi hutang, aku nak bagi derma je. Ini je duit yang aku ada. Sebab memang orang tahu orang yang buat Shaklee ni, dia orang memang akan cakap oh ni mesti banyak duit ni. Dia orang akan minta lah nak cakap nak bayar road tax lah, nak rumah rosak lah apa semua. Okay. Tapi biasanya bila kita ajak dia buat bisnes Shaklee, memang dia tak nak pun sebab dia nak duit cepat. Dia nak duit cepat jelah dengan pinjam kan, pinjam. Kadang ada sepupu lah, adalah kawan, ada yang kawan yang tak pernah kontak tiba-tiba kontak nak pinjam hutang. Yang ini maksud Amir kat sini, hutang yang kita hutang dengan orang, bukan orang yang hutang dengan kita lah. Okay. Jadi okay, next. Boleh faham kan? Okay, next Amir nak share lah, berkongsi macam mana kita nak melabur untuk buat stok. Tadi ada juga yang Amir cakap simpan dekat mana? Dekat emas lah, dekat apa semua. Itu pun salah satu pelaburan jugalah. Tapi untuk kembangkan duit. Tapi untuk bisnes kita sebenarnya kena ada stok. Kita kena simpan stok supaya orang mudah nak datang membeli dengan kita. Jadi antara tips yang sangat mudah untuk orang yang baru mula-mula buat bisnes Shaklee ke, dah lama buat bisnes Shaklee, simpan stok yang kita consume sahaja. Maksudnya lah, tapi kalau ada lebihan duit, kita top up lah yang lain-lain tu. Sebagai contoh, ini Amir bagi senario. Senario bulan ni 2 minggu pertama ni kami pening kepala sebab kami tak ada stok ESP, Omega dan Osteometry. 3 benda ni je. Sebab kalau ikutkan 3 benda ni, sebenarnya setiap bulan memang banyak je orang membeli ni. Tapi disebabkan courier, warehouse, Shaklee, GDEX, apa semua ada masalah. Jadi kami terputus 3 barang ni je. Yang utama lah. Memang terputus benda ni. Jadi orang kata mati akal. Terpaksalah minta bantuan tolong Dosh, Master Dosh kan. Terpaksa beli stok dengan Master Dosh sebab nak cepat. Customer dia tak nak tahu kita tak ada stok ke, ada masalah apa je. Dia kalau boleh dia nak barang tu je. Kalau kita ada barang tu, on the spot dia boleh bayar, terus dapat barang. Okay. Okay. Jadi contoh kalau Amir bagi kat sini, contoh kalau ambil set cantik lah, yang basic. Kalau vitamin C dengan ASP. Tapi vitamin C dah tak ada kan, terputus sekarang ni. Okay, tapi ada ASP. ASP ada dekat HQ. Jadi kita kena simpanlah stok ASP, Osteometry, Bcom, apa lagi? Set cantik lagi. Kan? Jadi apa yang kalau contoh kita tak terjual pun, sekalipun tak terjual, tapi kita consume. Stok ni kita consume. Jadi orang kata tak adalah rugi. Okay? Tapi yang Amir bagi tahu ni sebab even yang baru-baru buat stok pun Amir cakap target je. Simpanlah Osteometry, ESP, Omega ni memang orang cari. Kalau kami lah bagi cari. Jadi kalau macam bolehlah tambah nanti kalau siapa ada stok, ada Alfalfa ke, B-complex ke. Sebab macam sekarang ni orang COVID-19 apa semua ni, orang stres, orang depression kan.
Jadi mereka perlukan B complex. Bolehlah simpan stok untuk B complex dengan Osteomatrix ni, sangat membantu. Lepas tu cara pengambilan. Kita kalau ikutkanlah macam B complex tu, kalau ikutkan satu botol tu boleh tahan 4 bulan. Tapi kita takkanlah kita nak tunggu dia repeat balik 4 bulan kan. Okay. Kita suggest lah kat dia. Apa kata kongsi je B complex tu. Kalau ada pasangan dia, kongsilah dengan husband dia. Sebab B complex tu pun bukan setakat untuk relaxkan saraf tu semua. Dia bagus juga untuk boostkan energi, bagus juga untuk kecantikan, bagus juga untuk rambut. Jadi kita kata fungsi dia banyak. Produk Shaklee ni fungsi dia banyak. Jadi kita upsell sikit lah. Jadi tak adalah dia dah tunggu 4 bulan baru nak beli B-Com tu. Maybe hampir 2 bulan dah repeat balik dah beli B-Complex tu. Okay. Itu untuk yang melabur. Jangan takut untuk melabur stok ni. Okay. Slide ni Amin nak cerita orang kata potensi pendapatan lah. Okay. Dari ini untuk 6 step lah. 6 step yang kita boleh dapat. Contoh Amin bagi kat sini ESP lah. Okay, contoh. Kalau untuk orang yang baru nak buat bisnes, berapa target dia? Kena ada matlamat. Apa dia punya target dia untuk bulan tu? Dia nak dapat bonus Shaklee berapa persen? Nak yang first step tu 5% ke 8% ke 11 ke 14 ke 17 ke kena ada target. Jadi kat sini Amir dalam gambar ni nampak banyak sangat numbers dalam ni kan. Tapi sebenarnya Amir nak terangkan kat sini potensi dia. Kalau you all orang untuk kalau nak jual Shaklee tu, kalau nak beli Shaklee tu kena jual harga retail kepada bukan ahli. Tak kisahlah dia kawan kita ke, kan, office mate ke, kita suggest lah kat dia, you all kalau nak dapat harga ahli, register je jadi ahli. Sebab apa? Sebab kat sini, sebab Amin nak bagi tahu sebab untung runcit tu besar. Sebab memang ada je customer yang dia tak kisah. Bila kita bagi harga ESP tu, contohnya memang kita jual RM161, tapi Amin tulis kat sini RM160 je. Kan? Lepas tu kita bagilah shaker sekali satu. Jadi untung runcit tu sebenarnya membantulah kita untuk rolling modal tadi. Kan kita cakap tadi yang sebelum ni nak buat melabur untuk buat stok. Daripada sinilah konsep dia. Sebab kalau kita untuk yang permulaan 6 step ni, kalau dia bergantung semata-mata kepada bonus Shaklee, dia punya amount duit tu tak berapa besar sangat. Melainkanlah kalau orang tu dah leader. Kalau dia leader, bonus Shaklee dia memang 4 angka lah, beribu-ribu lah. Okay? Itu bezanya kenapa kami galakkan untuk orang yang baru nak buat bisnes, cuba jual harga ahli. Okay? Even kalau stok tak ada pun, contoh kan macam tadi, ada je downline makan sendiri, dia nak beli Vitally for Kids kan. Tapi Amin tak ada. Amin tanya Master Dosh pun tak ada. Tapi sebabkan Amin tahu dia perlukan Vitally for Kids tu, dan benda tu memang tak semua orang ada. Jadi Amin open dekat Victoria, siapa yang ada Vitally for Kids, dia nak beli harga retail pun harga retail lah. At least yang SID yang dapat menjual tu dapatlah untung runcit juga. Betul tak? Kan? Jadi win-win lah situation kat situ. Kan? Sebab yang downline ni dia nak makan sendiri je. Jadi jangan takut untuk menjual harga retail. Okay? Dan offer juga dia untuk join ahli. Okay, bagi yang dia belum jadi ahli pun, kita offer lah dia. Kita pun tak tahu dia dah ahli Shaklee ke belum ke, tapi kita offer kat dia. Kita buatkan dia perbezaan. Okay, macam itulah. Kalau macam kami kan, tak kira lah prospek ke customer ke, kami offer je. Harga retail berapa, harga ahli berapa beza dia. Berapa, kita tak tulis beza, kita tulis penjimatan. Word. Kita guna word penjimatan tu. Kadang orang tu dia nampak beza dan RM2-3 je. Tapi bagi dia, best ni.
Oh, bolehlah join ahli. Kita bagi tahu. Kalau puan beli join ahli harga RM35 ni, terus boleh dapat harga ahli sekian-sekian produk ni. Okey. Okey. Okey, perbezaan. Okey. Cikgu pun stres. Ibu jadi singa masa PDPR. Kena makan mie kompleks lebih. Yes, betul. Macam Amir share semalam, Amir ada satu persatu baca satu posting viral lah. Posting viral pasal si ibu ni, dia burn out. Burn out ni maksudnya dia flat. Dah tak boleh nak buat apa dah. Sebab dia nak kena ajar 3 orang anak dia. Seorang tu sekolah menengah, 2 tu sekolah rendah. Dan sekolah mungkin Amir tak sure si ibu ni duduk kat mana. Tapi sekolah dia ni, cikgu dia tak ada Google Meet, tak ada Facebook, tak ada apa. Dia punya pembelajaran dia hanya ada homework melalui WhatsApp saja. Jadi si anak ni memang tak tahu pun cikgu dia siapa. Nama je, tahu just nama je. Pun tak ada pembelajaran. Maksudnya tak ada konsep pembelajaran tu, maksudnya tak ada nampak pun muka cikgu tu ajar secara live ke apa. Just macam share YouTube link je. Anak baca, tengok YouTube link ni, lepas tu buat homework muka surat ni. Jadi yang si ibu ni, dia burn out. Sebab kita baru sekolah berapa hari? Baru 3 minggu kan, 4 minggu kan. Jadi sebab dia tak boleh nak cope. Sebab si ibu ni yang nak kena ajar anak ni sebenarnya. Kan? Nak kena buka buku balik, buku anak ni, ajar. Si anak ni kalau tak tahu, dia tanya mak dia. Takkanlah anak tu nak tanya dalam grup WhatsApp kan. Lepas tu dalam grup WhatsApp tu pula katanya kena submit homework, submit melalui grup WhatsApp. Jadi grup WhatsApp tu berjela-jela lah dengan orang kata apa, dengan attendance lah, dengan homework lah, dengan siapa dah submit, siapa paling awal submit homework. Jadi bukan setakat mak stres, anak pun stres kan. Okey, berjela-jela WhatsApp tu. Just itulah sebab situasi sekarang tu Amir cakap, bukan ibu saja stres, cikgu pun memang stres. Kalau ikutkan talian kasih tu kan, yang talian kasih tu, banyak juga golongan-golongan cikgu pun stres sebab nak mengajar benda baru ni kan. Jadi cabaran lah untuk kita semua. Apa yang Amir buat, macam Amir lah. Amir tak kisah sangat homework tu. Yang penting biar anak-anak kita faham apa yang dia buat. Yang itu pun sebenarnya konsep dia sebenarnya bukan kena siap kerja sekolah. Yang pentingnya kena faham. Jadi berbalik pada kita punya perkongsian ni tadi. Tadi pasal rolling modal tadi. Kalau SID ni dapat jual 5 ASP, dia punya untung uncit tadi tu berapa tadi? RM160 lah untuk 5 tong ASP. Boston Shakely RM31. Jadi total satu bulan tu dia bakal dapat adalah RM191. Inilah adalah pendapatan dia. Jadi macam mana dia nak uruskan modal, nak rolling balik modal, rolling balik daripada RM191 ni lah. Mungkin dia nak guna belanja makan anak-anak apa semua, mungkin dia gunakan dalam RM91. Jadi RM100 itulah dia boleh guna untuk rolling modal. Jadi itu sahaja perkongsian Amir pada malam ni. Simple je. Kita cerita benda yang kita boleh buat terus. Lepas ni you all boleh buat terus. Siapa yang tak ada grup WhatsApp tu, buatlah grup WhatsApp. Siapa nak tanya? Boleh. Boleh tanya. Boleh tutup slide. Macam nak tutup slide? Stop share ni. Harga retail tu ada typo. Mana dia? Selalunya untuk runcit tu guna untuk saving ke rolling beli stok? Untuk permulaan kita buat untuk beli stok dulu. Sebab saving ni, sebab kita tak nak kita sekejap saving, lepas tu keluar balik. Masuk balik, dia keluar balik. Apa kata? Masuk korek tabung balik kan. Kalau boleh buatlah untuk rolling stok dulu. Biar stok kita tu mula-mula kita simpan 100. Bulan ni dapat RM100.
Bulan depan dapat RM100 dah jadi RM200. Dah sampai bulan yang ke-6 dah ada RM600. RM600 punya nilai stok kita boleh simpan untuk dalam masa 6 bulan lah. Kan ini orang kata matematik mudah untuk kalau setiap bulan kita simpan 100 untuk buat rolling stock. Macam kami buat rolling stock memang pakai ribu-ribu punya lah. Jadi kalau memang sekali beli stok memang beribu-ribu sebab kami kena beli stok untuk customer dan juga downline sekali. Jadi kalau siapa yang dah jadi leader, kena fikirlah, okay, ini bukan untuk customer sahaja, kita kena bantu untuk downline juga. Sebab ada downline yang baru-baru nak buat bisnes, dia tak ada lagi modal nak buat stok apa semua. Jadi dia akan bergantung pada leader ni lah untuk tolong bantu dia untuk post barang apa semua. Mungkin dia sebenarnya kalau orang baru ni, kalau dia dah dapat jual satu benda, dia punya seronok dia tu tak boleh nak kata lah, kata seronoknya dapat jual ASP ni. Padahal ni dah berapa belah bulan, 15 bulan, tapi baru dapat jual satu ASP kan. Tapi bagi dia dah seronok dah. Selalunya apa ni, tapi tak ada rekod. Okay. Tu pentingnya kena ada rekod. Macam tadi, table tadi kan, orang membeli database customer tadi, kita boleh anggarkan apa sebenarnya stok yang customer suka beli. Daripada situ, kita boleh nampaklah anggaran kat situ. Macam tadi, kami beli stok dekat HQ, minta tolong daripada Fatin Shazah tadi, tolong untuk collect barang. Okay. Amir nak buat beli barang tu, Amir fikir, kalau aku beli, aku boleh je beli seorang-seorang. Tapi Amir macam fikir, takkan aku beli seorang kot. Amir ajak downline sekali, kumpul-kumpul order, cukuplah berapa ribu punya order, beli sekali. Lepas tu nanti leader ni punya tanggungjawab pula, kenalah buat transfer UV nanti untuk belian-belian tadi. Okay. Saya ramai follower, ramai sangat tanya pasal Raspberry dan Vivix, tapi susahnya nak lekat. Dalam sehari lebih ada 10 orang tanya dan nampak berminat. Okay. Mungkin sebab kita tengok juga dia memang berminat. Ada orang kita simpan dia sebagai prospek. Simpan nombor dia sebagai prospek. Sebab prospek ni pun contohlah bila dia ada duit nanti dia akan contact kita balik. Okay. Tak apalah. Amir ada je prospek ni dekat setahun kot. Dia bertanya kan. Tapi lalas pun dia beli juga akhirnya. Sebab kita dia rasa macam kita ni tak jemu nak layan dia. Kan? Sebab sometimes ada orang jenis macam tu. Dia mungkin tak ada duit. Kita tak tahu setiap orang punya kondisi macam mana kan. Tapi kita share lah. Contoh kalau ada promosi bulan, setiap bulan kan kita ada promosi baru kan. Kita blast je promosi tu kat dia. Dia baca ke, tak baca ke, nak beli ke, tak beli ke, tak apa. At least dia tahu yang kita ingat kat dia. Okay. Saya ada je bila tanya harga memang terus diam. Yes. Normal kalau untuk orang Vivix dengan Raspberry sebab dia barang premium. Jadi tak semua orang yang nak beli. Sebab tu ada yang pernah lah juga dapat. Dia kata kalau buat ansuran boleh ke tak kan? Ansuran. Okay, tapi kita cakap macam ni lah. Kita tak boleh nak bagi ansuran sebab kalau kita bagi produk tu dulu, dia nak bayar ansuran. Sebab produk tu dah consume sampai habis. Kalau dia telan sampai habis sebulan, lepas tu padahal dia tak ada, kita tak dapat lagi full payment lagi kan. Itu agak risky lah. Risky. Jadi macam cadangan Amir, kalau macam tu kita cakap kat dia, apa kata puan collect order ke buat bisnes. Kita cakap collect order buat bisnes ataupun kita boleh ajak dia simpan sikit-sikit dah apa. Nanti kalau ada rezeki nanti saya akan contact puan lagi. Saya akan tanya balik. Kita akan tanyalah follow up. Contoh sebab Raspberry dengan Vivix ni promosi dia memang setahun at least sekali ada. ESP ke vitamin C, kalau ikut perasaan vitamin C promosi bulan Januari tahun ni kan. Februari tahun lepas vitamin C punya promosi. Jadi orang kata apa, dalam setahun memang akan ada repeat balik lah promosi untuk item-item tu. Jadi kita kena simple lah rekod dia. Boleh tanya dia orang, tanya untuk apa, apa itu jual. Yes, terima kasih Ena. Tanya juga, boleh bagi testimoni kan. Kadang mungkin dia nak beli untuk mak ayah dia kan. Kita dah bagi tahu, tanya dia apa. Lepas tu mungkin untuk bab yang terus diam ni mungkin kena belajar lepas ni teknik follow up pula lah.
follow up prospek macam mana kan, tanya apa khabar, macam mana hari ni saya nak order barang ni, saya ada buat pengepusan, nak selit order lagi ke tak, macam tu lah. Biasa Amir buat macam tu je Ayat. Rupanya Amir ada kan tadi, Amir cakap ada hari ni ada post, lepas tu nak order apa kan, lepas tu dia tanya saya nak order shaker dengan pillbox, ada jual tak? Lepas tu Amir cakap oh ni salah seller ni kan. Dia kata oh tak, sebab dia berkenan dengan Shakely tu, dia berkenan. Jadi dia kata oh okey. Kita cakap oh dia nak kali hitam. Dia cakap Amir tak ada kali hitam lah. Pillbox pun yang jenis yang dia nak pun tak ada. Tapi tak apa, kita bagi tahu kat dia, tak apa, nanti kalau ada seller ni jual, Amir pun terus tanya Kak Ji. Terus tanya Kak Ji kan, okey shaker dengan pillbox kan, ada tak lagi stok? Dia kata tak ada lagi, nanti 20 hari bulan nanti insyaAllah shaker akan sampai. Jadi kita pun bagi tahulah dekat seller, dia tak beli pun Shakely, nak beli shaker kan. Kita pun bagi tahu, kita layan je. Okey. Macam mana nak jawab customer yang nak dapat lagi murah dari retail bukan member dari SID lain? Okey. Untuk SID lain, kalau kami bagi murah pun tak murah macam member lah. Maksudnya harga retail, tapi still kita cakap kat dia, saya tak boleh bagi harga ahli walaupun awak ada pada grup lain. Kita bagi murah sikit tapi ada plus, kami bagi COD. Bagi COD sebab kadang benda tu yang diorang nak sebenarnya. Kadang SID daripada grup lain ni dia just makan sendiri. Jadi dia murah, tak semahal retail tapi tak semurah membership tu. Kita bagi tahulah sebab kita nak COD ni terus sampai rumah dia. Kan aku nak kena tanya orang lain, kan orang lain tak ada stok pula. Sekarang ni SID kebanyakannya tak ada stok. Tak ada pegang ready stock. Jadi kelebihan buat kita lah kalau kita ada ready stock. Ada minta post back now. Betul. Itu semua orang kata tarikan lah. Sebab even ada baru ni yang call, dia call lelaki. Dia call, dia tanya pasal beg Vivid skala merah tu kan. Dia tanya, beg ni boleh bawa makanan tak? Kami cakap macam pelik pula ayat dia. Bawa makanan, kenapa encik? Oh saya nak buat Grab, macam Grab tu. Sampai kata saya nak letak makanan belakang motor tu. Oh kata tak, beg Vivid ni kecil je. Tak besar macam Grab punya tu. Dia kata oh ya ke? Sebab tengok merah tu cantik lah. Kalau buat beg tu dia kata memang cantik pun beg tu. Jadi macam-macam lah kita langgan customer. Okay, sekarang online, sekarang stop. Okay, bagi diskaun okay, tapi bukan harga ahli up to. Yes, it depends lah pada kita. Tapi kalau boleh jangan bagi harga ahli kepada selain daripada ni lah. Kita nak jaga, kadang kita nak jaga sensitivity lah. Sensitivity kita tak nak orang labelkan kita curi customer lain. At least orang tu tahu. Macam contoh kalau ada upline dekat Bangi ni banyak master. Jadi banyak downline mereka ada di Bangi. Tapi kalau master dia tak ada stok, dia mungkin cari kita. Tapi kita tak bolehlah bagi harga ahli kat dia. Mana tahu nanti tiba-tiba master dia tahu kata, oh dia dah tak beli dengan aku dah, dia beli dengan Master Amir ni. Sebab Master Amir ni jual harga ahli dekat dia. Dia tak dapat UV ya, sebab master tu tak dapat UV kan. Dan jadi dah tak elok dah hubungan kan. Itu sebab kenapa Master Dosh dengan Master Ifa pun dia galakkan kita kalau boleh jangan jual harga ahli kepada grup lain. Okey, lagi apa dia? Kalau tanya, okey soalan order 5. Faham. Kalau tanya upline dia baru berani jual. Berani. Okey. Dia etika berbisnes lah. Okey. So far clear kan, mudah kan? Sebenarnya tak susah pun nak urus bisnes ni. Supaya kita tahu macam mana konsep dia. Macam tadi kan ada akaun khas untuk bisnes. Jangan guna akaun khas tu untuk duit belanja dapur ke, beli mainan anak ke. Jangan. Itu bisnes je. Gaji kita dah ambil tadi tu, yang itulah kita nak beli mainan anak ke apa semua kat situ. Okay. Jadi perkongsian pada malam ni rasanya dah sampai ke penghujung lah bagi Amir. Okay. Terima kasih semua, ada berapa orang semua ni? Ada 38 orang semuanya.
Okey, terima kasih semua. Terima kasih Ena. Okey, Ami pass balik kepada Ena balik. Okey, alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak Master Amir. Tadi kita paling ramai tadi kita ada 45 orang. Ramailah, meriahlah kan macam satu bilik darjah. Budak-budak kan. 40 lebih, 44, 45 tadi paling ramai yang ada perasan. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak Maestro dan juga Victoria yang sama-sama meriahkan kelas OPE malam ni. Sebenarnya ni idea Faz Zahrin tu. Dia lah yang minta kelas dengan Aina, dengan upline dia, dan upline dia minta dengan Aina. So Aina pun minta dengan upline Aina. So macam tu, nampak tak? Shaklee ni punya circle kan, mentorship, leadership dalam Shaklee ni sangat-sangat bagus. Yang mana kita boleh request kelas dan kita boleh belajar sama-sama ramai-ramai. Yang tu yang bestnya. Alhamdulillah. Thank you semua. Aina pun tak nak ambil masa yang lama. Oh, nak ambil gambar. Dah prepare siap-siap. Dah ambil gambar sekejap Boleh buka kenang-kenangan. skrin. Boleh buka video. Ambil daripada laptop juga. Ambil boleh print screen tak? Ni Aina daripada handphone. Tak pandai print screen ni. Okay, 1, 2, 3. Okay. Ambil print screen Nanti kita share gambar Terima kasih semua. Ada Master Suzy. Terima kasih sangat-sangat. Master Victoria ada join malam ni. Dan semua orang lah. Terima kasih. So kita tutup majlis kita dengan surah Al-As dan tasbih kifarah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum semua. Bye.